Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina. Wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kita ni nama dia Al-Fiqh Al-Manhaji dalam bab Kitabul Janaiz. Hukum yang terlibat dengan jenazah. Kita tahulah apabila seorang itu meninggal, maka ada 4 perkara yang wajib dilakukan. Yang pertama sekali, bila orang itu mati, kita wajib kena mandi. Sudah mandikan dia, kita kafankan dia. Buku dia baik-baik. Yang ketiga, sembahyangkan dia. Jadi hak orang mayat tu yang ketiga, iaitulah kita kena semaya dulu. Tak boleh pakai di tanah kita, tak boleh. Kena semaya dulu. Kecuali orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid makrakah, ini orang lain sah. Tak payah mandi. Mandi pun tak, kafir pun tak. Pakai ambil dengan darah-darah dia tu buku. Kalau nak tuduh-tuduhlah dengan kain lain, tanah. Palestin kalau dia syahid makrakah. Tapi orang tu tidak pelawai tu. Orang-orang ni tak ada dalam rumah dia. Tak tempat. Tapi dia orang tu panggil syuhada. Syahid. Jadi hak yang ketiga iaitulah menyembahyangkan semaya pada mayat. Dalil disyariatkan semaya jenazah ini, mana dalil dia? Hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah cerita apa kepada kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sedih. Rasulullah merasa sedih dengan kematian An-Najasyi. An-Najasyi ini iaitu As-Sumah. Nama dia. Raja Habasyah ni nama gelar dia Najasyi. Jadi setiap orang itu ada gelar dia. Macam Raja Mesir nama lain pula. Orang Rom nama Kaisar. Orang Paris nama Kisra. Jadi setiap raja. Jadi Najasyi ni nama raja kepada Habasyah. Waktu tu, waktu Nabi mari ni, iaitulah raja dia nama As-Sumah. Dia ni tak pernah jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berdepan. Tak pernah jumpa. Tapi orang baik. Orang yang sangat baik. Sewaktu orang Mekah tekan orang Muslimin di Mekah, maka Nabi kata, kamu pergilah, berpindah daripada Mekah ni pergi ke Habasyah. Kerana di sana ada seorang pemimpin raja yang baik, yang adil. Jadi sahabat-sahabat Nabi pergi ke Habasyah. Inilah di bawah pimpinan Raja Najasyi. Bila sampai di Habasyah, buah-buah Quraisy ni attack. Bawa dengan hadiah, bawa dengan gapo pergi juga ke Habasyah. Pergi minta nak menghadap Najasyi, minta serah balik serah. Orang-orang Mekah hak mari hijrah, lari ke Najasyi ke Habasyah ni, minta atar ke bawah Quraisy nak ambil wakil Mekah. Jadi nak baru ni kau dah buat dah. Dah kali ni kata kita tebak pula, lari apa. Jadi Najasyi ni orang baik, betul lah maknanya Nabi suruh sahabat dia hijrah ke Habasyah. Nabi kata di sana ada pemimpin raja yang baik, memang baik nanti. Najasyi kata, macam mana aku nak suruh orang mari negeri aku? Orang mari minta perlindungan negeri aku nak atas klik dia. Nyaya, tak ada sebab. Dia minta panggil ketua rombongan ni menghadap dia. Maka masuklah Ja'far At-Tayyar. Dikenal dengan nama Ja'far At-Tayyar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbunuh syahid waktu dalam peperangan Yarmouk. Ja'far At-Tayyar putus tangan. Pegang dengan putus tangan kan, pegang lagi, pegang darah. Perlu habis tangan dia, perlu pegang lagi dengan mana dia kepik lagi. Tak ada habis putus tangan. Putus tangan. Jadi Nabi kata, aku tengok Ja'far tu terlebai dalam syurga. Pasal tu dia panggil Ja'far At-Tayyar. Ja'far duduk terlebai. Habis tangan kaki putus. Yang kerak di pokok tu terlebai dalam syurga. Jadi waktu tu Ja'far masih muda lagi. Tua rombongan ke Habasyah, dia masuk jumpa
Najasyi. Najasyi kata, apa dia ajaran Muhammad? Apa dia ajaran Muhammad? Dia baca. Dia ayat situ. Dia kata dulu kami belum Muhammad mari ni. Dia sembah berhala lah. Makan benda-benda kotor. Tak tahu apa dia. Tak ada halal-halal tak ada. Bila mari Muhammad ni suruh kita makan benda baik. Buat baik kepada orang. Berakhlak mulia. Sembah Allah. Ajar. Kemudian dia baca ayat Quran yang menceritakan tentang keesaan Nabi Isa AS. Bila Ja'far baca ayat Quran tentang Nabi Isa, Najasyi dia. Dia kata, wallahi dia kata. Muhammad itu dengan Nabi Isa keluar daripada sumber yang sama. Miskatun wahidah. Mana terbit daripada mata air yang sama dia orang-dua orang. Maknanya agama yang betul yang Muhammad bawa ni. Wallahi dia kata. Aku tak akan serah walaupun seorang pengikut Muhammad ni kepada buat-buat Quraisy Mekah. Jadi terlindunglah sahabat-sahabat Nabi daripada ancaman Quraisy mari nak ikat dia. Jadi di antara pada waktu itu juga Najasyi ni dia terima omongan ada salah seorang daripada isteri Nabi ni meninggal suami dia di sana ataupun berlaku masalah di sana, dia telah kahwinkan salah seorang isteri Rasulullah ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kahwin. Dia bagi belanja kahwin yang begitu baik. Jadi bila mati Najasyi ni meninggal, tak pernah jumpa dengan Nabi. Na'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada telefon masa tu, tapi sudah ada telefon. Telefon wayar, telefon tak ada. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengar cerita Najasyi ni mati pada hari dia mati tu. Dia panggil Na'a. Na'a ni dalam bahasa Arab. Nabi kita iklankan kematian Najasyi pada hari. Dia tak terjemah sini. Dia tulis Rasulullah merasa sedih dengan kematian Najasyi. Kena bagi tahu kepada terjemah ini. Nabi dia kata, Na'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-Najasyi fil yaumil ladzi mata fihi. Nabi kita mengiklankan kematian Najasyi pada hari dia mati. Masa tu tak ada telefon, internet tak ada. Tapi ada dah internet Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dapat khabar Nabi mengisytiharkan bahawa Najasyi raja yang baik di Habasyah itu telah meninggal dunia hari. Bila meninggal, baginda sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke tempat sembahyang. Biasanya Nabi itu sembahyang jenazah, dia ada tempat dia. Sampai di sana baginda menuju ke tempat sembahyang. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatur saf mereka. Jadi sembahyang jenazah pun kena ada saf betul. Yang kita ni bakal satu kali dia beratur ikut saya mengkotak rokok sujud juga tak payah beratur-beratur. Lah. Ada saf walaupun dalam sembahyang jenazah. Dan bertakbir wa kabbar arba'an, bertakbir dengan 4 kali takbir. Jadi ini dalil yang pertama bahawasanya Nabi kita ni telah melakukan sembahyang jenazah yang pertama. Yang keduanya dia dalam sembahyang jenazah ni ada takbir berapa kali? 4 kali takbir. Dan dalil yang seterusnya boleh kita sembahyang jenazah ghaib. Kerana Najasyi ni mati di mana? Mati di Habasyah. Sedangkan Nabi kita sembahyang kepada dia di Madinah. Sembahyang tidak sah melainkan selepas mayat dimandikan. Jadi jangan sembahyang dulu. Lama tu email kata amal orang ni. Kita sembahyang dulu, lepas tu mandi lah buat mereka. Lah, dia kena sembahyang, kena mandi siap, bersihkan jenazah ini. Kapan? Baru kita sembahyang. Bismillah lah radionya. Nabi kita sembahyang dia kata. Jadi, cara mendirikan sembahyang jenazah. Ini cara-cara dia ni sangat mudah. Kalau orang tak pandai sembahyang jenazah ni, berat nak cerita. Tak pandai, cari alas tak lah. Kalau kita cerita dah lah. Alas tak dia hanya seluar, air seluar atau apa tu. Ni ngap piyok kau, nak mandi. Dia pergi pagi lagi. Dekat orang nak sembahyang, pukul 12, 11 tengah lagi kali lah. Alas taknya seluar, kotor. Sebenarnya, tak boleh tidak main dah. Ramai lagi masyarakat kita ni tak pandai bayar jenazah. Dalilnya bila orang panggil naik tak naik. Saya alasan. Alasan kecil. Kalau nak bayar sungguh kat pinjai kain siapa-siapa boleh. Apa yang boleh. Tak ada piyok. Tak payah pakai piyok. Bukan syarat pakai serba apa. Jadi cara dianya bertakbir. Yang pertama bertakbir dengan takbiratul ihram dalam keadaan berniat sembahyang ke atas mayat. Kita takbiratul ihram Allahu Akbar. Jadi dalam takbir itu tu tak jatuh mayat sama mayat.
Gitu. Cara berniat ialah terlintas dalam hati bahawa dia sembahyang. Di dalam hati kita aku semaya atas mayat ni. Dengan 4 takbir ke atas mayat sebagai fardu kifayah. Naknya mari dalam hati kita Allah Akbar takbir apa ni? Takbir nak sembahyang mayat. Mayat tu. Kalau mayat gaib, kita kena niat mayat gaib lah. Saja aku sembahyang mayat gaib, siapa dia nama orang. Ataupun yang disembahyang oleh imam gitu. Kalau tak tahu nama pun imam tahu. Itu paling mudah. Mudah ke tak payah? Mudah. Tapi kalau kita ambil format asal dalam kitab-kitab lama kita, ikut juga. Usalli alal mayyit. Arba'a takbiratin. Farda kifayatin. Ma'muman. Lillahi ta'ala. Kena ni bukan jadi tu. Kalau orang tak boleh sembahyang. Tapi kalau kita ajar cara dia lagi ni, dia tak salah hati. Dia saja aku sembahyang atas mayat ni. Mayat atas mayat ni, mungkin tahu dia fardu kifayah. Kalau tak wayak pun, dia tahu memang dia fardu kifayah. Jadi tentu dah jadi mudah. Siapa dia kata payah? Niat ni, tidak payah. Jangan duduk mayat niat sampai watuah jangan. Niat, litah dalam hati dia, aku sembahyang, Allahu Akbar, aku sembahyang atas mayat. Yang kedua, selepas bertakbir, kedua-dua tangannya di atas, diletakkan di atas dadanya. Tak, Allahu Akbar. Tak dada. Sebagaimana sembahyang biasa. Sudah tak tangan dada, apa buat? Kemudian membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa? Waladhdallin. Sudah. Yang ketiga, apabila Fatihah telah sempurna, dia bertakbir untuk kali kedua. Allahu Akbar. Dalam keadaan mengangkat kedua tangannya hingga ke cuping telinga. Akak boleh. Macam kita akak takbir, kita kerusu dah lah. Dalam semaya kita ni, Allahu Akbar. Penuh. Kalau seduk main macam nak buruk, nak terbang gitu. Allahu Akbar. Jadi panggil buruk. Bukan sayap kita, pakai jadi dah. Okay. Sungguh. Walaupun semaya-maya, angkat takbir biar sempurna. Tengok akak. Kalau dia ajar suami, lekat molek. Kemudian diletakkan kembali tangannya di atas dada. Seterusnya dia membaca selawat. Dengan mana-mana selawat apa selawat. Dan yang paling afdal ialah selawat Ibrahimiyah. Sebagaimana telah disebut dalam bab hukum sembahyang. Selawat Ibrahimiyah ni, selawat yang ia diajar oleh Nabi SAW kepada sahabat dia waktu tasyahud akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Apakah? Innaka hamidun majid. Habis itu. Itu paling sempurna lah. Kalau nak cepat lah kita kata. Email terlaju sangat. Kita baca sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Paling ringkas. Jadi kalau boleh sempurna tu lah. Lebih baik. Kemudian bertakbir untuk kali yang ketiga. Macam tadi juga. Allahu Akbar. Kali yang ketiga. Dan berdoa. Kali yang ketiga berdoa untuk si mati. Selepas takbir tersebut. Jadi tempat kita nak doa kepada si mati ni di mana? Selepas takbir yang ketiga. Itu kena doa. Sepanjang-panjang doa yang kita ingat, yang mari pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita baca belakang situ. Tengah orang ni laju kan. Rakaat yang ketiga tak ada nak doa kita belakang. Allahumma fillahu warhamhu wa afiyahu nazul. Takbir Itulah tempat dia ni. Tempat Nabi kita suruh doanya, format doa ni di mana letaknya? Duduk di lepas takbir yang ketiga. Ini adalah tujuan paling besar, paling utama sembahyang mayat. Ya. Tujuan utama sembahyang mayat ni nak apa dia? Nak doa tu kepada mayat. Karena mayat ni memerlukan bantuan kita. Mayat ni memerlu kepada bantuan orang yang hidup kepada dia. Pasal tu lah banyak riwayat-riwayat lain yang dia kata nak suruh mayat 40 orang. Ada riwayat yang kedua kata 100 orang. Ada riwayat kata nak suruh paling kurang buat 3 saf. Nak suruh ramai orang ni, lagi ramai orang semaya, lagi banyak pahala dia. Dan mudah-mudahan dalam ramai-ramai ada orang yang doanya dikabul oleh Allah Ta'ala. Bila dia minta ampun kepada orang ni, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Besar pahala dia. Menyelamatkan sahabat kita daripada siksaan yang tak tahu dia siapa dia boleh bantu dia lain pada sahabat-sahabat dia yang hidup ni berdoa, minta Allah Ta'ala lepaskan dia daripada siksaan. Jadi itu tempat doanya yang ketiga. Dan kita ingat doa ni jangan main-main. Dan inilah al-maqsadul a'la. Dia panggil
al-maqsad wa huwa al-maqsud al-a'zam. Matlamat yang utama dalam sembahyang jenazah nak berdoa. Jadi kalau kita kena hafallah doa-doa sembahyang jenazah ni yang ada dalam kitab ni banyak. Yang waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajar oleh Rasulullah, kita cuba hafal ingat. Kalau tak hafal ingat apa, sekurang-kurangnya kita ulang juga Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Boleh panjang sikit. Kalinya meniti air mata kita, sia ke dia. Ya Allah, sialah kau ni. Berilah rahmat dia, berilah keampunan kepada dia. Jangan duduk gaduh. Lorak lagi mana? Maya, tak ada rokok sujud dah. Main kata situ lah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan daripada Talhah bin Abdullah bin Auf. Katanya apa? Katanya, aku telah sembahyang jenazah di belakang Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Lalu beliau membaca surah Al-Fatihah. Jadi dia baca surah Al-Fatihah. Kemudian dia berkata adalah mereka mengetahui bahawa itu adalah sunnah. Dia baca degah. Bukan makna degah, baca degah atau sunnah. Tidak. Baca Al-Fatihah tu. Baca Al-Fatihah dalam sembahyang tu kena baca kerana dia menjadi salah satu daripada rukun, kita kena baca. Jadi kalau jangan salah payah kata ini sunnah maknanya, kena degahlah baca Fatihah dalam sembahyang. Lah. Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan dengan sanad yang sahih daripada Abi Umamah bin Sahal. Abi Umamah bin Sahal radhiyallahu taala anhu bahawa salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepadanya. Sesungguhnya secara sembahyang jenazah menurut as-sunnah, menurut cara nabinya ialah imam bertakbir. Kemudian membaca Fatihah selepas takbir pertama secara yang hanya didengari oleh dirinya. Ini hak cerita betulnya. Ibn Abbas tadi dia teriak sikit nak suruh orang tahu ada bacaan. Kemudian berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikhlaskan niat ketika berdoa kepada jenazah. Ini syarat yang kita bila kita pergi sembahyang jenazah, kita ikhlaskan doa kita ni betul-betul nak bantu orang. Jangan gini kerana ada matlamat apa-apa tidak. Orang tanya, "Gua nak pergi sembahyang jenazah tu?" Nasi buku ada kan lepas tu. Jangan gini kerana nasi buku. Nyanyalah kau itu. Nasi buku ni pahala kalau kita doa, kita tak salah apa nak dia. Dia ni mari dia nasi buku ni nak kai batik kau contohnya lah. Jadi naknya mengikhlaskan niat kepada ketika berdoa kepada jenazah di dalam takbir-takbir tersebut, kemudian memberi salam dengan perlahan. Sekurang-kurangnya lafaz doa ialah Allahumma arhamhu. Itu paling kurang lafaz doa dia. Dia tak bagi tahu takbir keempat atau nak kemudian nanti. Lepas pada doa kali. Ada dia. Belakang nanti. Mana ni? Sekarang ni kita duduk di takbir yang ketiga. Dalam takbir yang ketiga, kita diminta supaya berdoa. Jangan lari lah poin dia tu. Takbir yang ketiga lagi, kita diminta supaya berdoa. Sekurang-kurang lafaz doa ialah Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmatilah mayat ini. Atau Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunilah mayat ini. Jadi paling sempurna ialah berdoa dengan doa yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna maksur? Doa yang diambil daripada Nabi. Nabi baca dalam sembahyang jenazah. Pasal itulah kita baca zikir pagi-pagi, orang panggil al-maksurat, maknanya zikir pagi dan petang yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna maksur. Bila kita sebut doa yang maksud daripada Nabi, maknanya syarat dianya, mestilah sanad dia tu sampai kepada Nabi dengan jalan yang sahih. Pertama-tamanya adalah dibaca dengan doa ini. Pertama-tamanya baca doa ni. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu 'ala al-iman. Boleh baca tak? Kau kena ulas sekali lagi.
Boleh lagi. Tengok lagi tak terbagi betul, kita baca. Allahumma ghfir. Kata sekali. Li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu 'ala al-iman. Tengok, ini kita doa ni umum dulu. Boleh belakang mana ada, tak ada pun boleh belakang. Tengok arti dia. Ya Allah, ampunilah orang yang hidup dan orang yang mati di kalangan kami. Ini doa yang pertama kita start. Minta terhawi keampunan semua. Orang yang hidup, orang mati pun mampun. Orang hidup ni pun, baca ni pun nak keampunan lagi. Dan orang yang ada bersama kami dan orang yang tiada bersama kami. Habis, ada rumah boleh juga. Keluarga kita. Orang yang muda dan orang yang tua di kalangan kami. Orang muda, orang tua boleh. Serta lelaki dan perempuan di kalangan kami. Ya Allah, siapa yang kamu biarkan hidup di kalangan kami, hak mana mau hidup lagi ni, nyawa ada lagi ni, maka hidupkanlah dia di atas Islam, yakni menghayati ajaran. Hak mana mau hidup lagi ya Rabbi, minta hidup ahlihi ala Islam, dia hidup dengan Islam. Kalau hidup supaya lembu kubah, ya tak kenal Tuhan, tak kenal Rasul, tak ada faedah. Buat kau banyak dosa. Hidup, dia hidup cara Islam. Ini kita tahu. Sekarang ni kita ni terlupa masalah hidup. Manusia sekarang dia tak tahu apa dia mari ke dunia. Kadang-kadang marah pula Tuhan. Apa itu yang hidup akan ada dunia ni? Sesak. Susah. Kalau hidup kaya tak apa, tak marah Tuhan. Dia makasih Tuhan. Jangan masalah. Jadi bila kita minta dari doa kita ni, orang yang mau hidup, dia hidup dengan Islam. Kalau hidup dengan tak mahu Islam, kau banyak dosa. Dan sesiapa yang kamu matikan di kalangan kami, maka matilah dia dalam keadaan beriman. Hak mana Tuhan nak mati? Mati dalam iman. Comel kita comel doa ni. Sangat comel. Cuma kita yang telah baca doa sudah lagi. Tekak hidup. Tak lagi. Aku nak ngapal aku mana aku biar boleh. Biar kita baca. Orang yang paling saya, hak kita saya mati pas ni. Orang kita start dulu baca. Siapa dia kita keluarga terdekat baca. Kemudian membaca doa. Doa yang kedua yang dibaca selepas doa pertama di atas ialah Allahumma hadza 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu 'abdaika. Jika mayat tersebut perempuan, maka dibaca dengan Allahumma hadhihi amatuka wa ibnatu amatika. Ini kena ada pertukaran sikit. Kena ngaji lah sikit. Cakap juga kalau tidak. Letih kita ni Kena ngaji nafsi. Allahumma hadza 'abduka wa ibnu 'abdaika. Allahumma hadhihi amatuka wa ibnatu amatika. Makna dia apa? Ya Allah, inilah hamba lelakimu dan anak kepada dua hambamu. Kalau dia laki-laki. Kalau dia perempuan, ya Allah, inilah hamba perempuanmu dan anak perempuan kepada hamba perempuan. Kharaja min ruhid dunya wa sa'atiha wa mahbubihi wa ahibbaihi fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa laqih. Kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdak wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluk wa anta a'lamu bihi minna. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bih wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun 'an 'azabih wa qad ji'naka raghibina ilayka syufa'a lah. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanih wa in kana musii'an fatajawaz 'anhu wa laqihi bi rahmatika ridak wa qihi fitnatal qabri wa 'azabah wafsah lahu fi qabrih wa jafil ardi 'an janbayh wa laqihi bi rahmatikal amna min 'azabik
hatta tab'athahu ila jannatika ya arhamar rahimin. Ni dia poin payah ni. Kalau tak ingat juga ni, lah boleh jadi. Orang-orang tua kita ni, dia baca juga lepas maya tu doa balik. Kini tak ingat mengapa tak ingat. Bila tak ingat nak apa, kan masa kena baca kertas. Nak baca kau Melayu ke. Tapi seboleh mungkinnya, sepatutnya kita hafal sebanyak mungkin yang waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cari buku yang riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca dalam maya. Itu sebaik mungkin. Makna dia macam mana ni kalau kita pilih kita faham. Dia kata apa makna dia? Dia telah keluar daripada keselesaan dan keluasan dunia. Dia antara dunia luar, umum, keluar daripada orang-orang yang disayangi dan yang mengasihinya, menuju kegelapan kubur serta segala apa yang akan ditempuhinya. Orang lagi kubur ni dengan gelapnya, dengan sempitnya, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Dia adalah seorang yang menyaksikan bahawa tiada Tuhan malaikat engkau yang maha esa. Ini dia panggil tawasul. Kita tawasul ke Tuhan, royak ke Tuhan, orang ni orang beriman denganmu ya Rabbal Alamin. Jadi minta selamatlah dia ni. Tak usah kita guna syafaat wali, syafaat berapa, tak ada faedah dah. Kita guna syafaat dia sendiri. Dia sendiri beriman denganmu. Dia masuk dalam kubur ni, tak ada siapa yang boleh melepaskan daripada keimanan dia. Jadi kita royak, ya Allah, Tuhan tahu. Dah, ini dipanggil pengaduan, dipanggil munajat kita. Dia adalah seorang yang menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan engkau yang maha esa, dan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan engkau, sedangkan engkau lebih mengetahui tentangnya. Ya Allah, sungguhnya dia telah menjadi tetamu engkau, dan engkau adalah tuan rumah yang paling baik. Kita ayat. Orang ni tetamu, mestinya tuan rumah yang paling baik sekali. Maknanya jamu molek lah kan. Itu maksudnya. Dia sekarang telah menjadi seorang yang memerlukan kerahmatan engkau, sedangkan engkau tidak perlu untuk mengazabnya. Sesungguhnya kami datang kepada engkau dalam keadaan cintakan kepada engkau dan menjadi pemberi syafaat kepadanya. Mari ni nak minta tolong. Nak tolong dia ni. Doa. Ya Allah, jika dia adalah seorang yang melakukan kebaikan, maka tambahkanlah kebaikannya. Jadi kalau dia baik, tambah lagi. Biar kau suruh lagi. Dan sekiranya dia adalah seorang hamba, seorang yang melakukan kejahatan, jangan banyak tambah berat sikit azab jangan. Ada juga dia kata ustaz ni. Nak gua lagi sedikit. Orang tanya ustaz macam apa ustaz ni? Dia baca terus, okey lah ustaz tu, kita bicara buat lain sikit. Dia kata gua bukan akhir ni. Dia ni lawak Islam type berat dia. Kata jangan. Jangan buat gua lagu ni kata berat ngoti dia. Jadi kita jangan banyak lagu tu. Jadi kita kena ya Allah, orang ni ada tak jauh sikit. Kurang jauh lah juga. Dia adalah seorang yang melakukan kejahatan, maka ampunkanlah dia. Itu kamu. Kalau tidak, jangan mari. Mari nak mengenak ke kawal lagu ni. Berikanlah kepadanya keretaanmu dengan sifat rahmat yang ada padamu. Peliharalah dia daripada fitnah kubur serta azabnya. Lapangkan kuburnya. Ruangkanlah bumi daripada menghimpit tubuhnya. Berikanlah kepadanya rahmat, kepadanya keamanan daripada menerima azabmu dengan sifat rahmatmu, sehingga engkau menghantarnya masuk ke dalam syurgamu, wahai Tuhan yang maha penyayang. Kami yang kita doa ni. Lanjut. Kata dah kita belum ada ni. Kalau suruh tak ingat juga. Kalau kita kata tak ingat lah doa ni, kena proses yang besar. Baca juga walaupun lepas maya. Sepatutnya baca dalam maya. Kalau tak ingat lepas maya tu baca juga. Ya Allah kami ni cara dia. Boleh tak? Dapat dia saya jadi ni ngade ni. Tak dalam poket lagi maya-maya tu bawa situ. Dapat dia ni. Muka maya-maya dia berbeza-beza dah. Sekali di masjid, sekali di rumah orang. Sekiranya mayat tersebut adalah kanak-kanak, maka doa yang dibaca sebagai ganti kepada doa kedua di atas ialah, kalau mayat kanak-kanak pula kita tukar format dia. Allahumma ja'alhu faratan li abawayhi wa salafan wa zukhran wa 'izatan wa i'tibaran wa syafi'a wa taqil bihi mawazinahuma wa afrigh as-sabra 'ala qulubihima wa la taftinhuma ba'dahu wa la tahrimhuma ajrahu.
Ya Allah, jadikanlah dia sebagai orang yang mendahului ibu bapanya ke syurga. Jadi budak ni duk tunggu mak ayah dia di syurga. Banyak kan kita dengar kelebihan-kelebihan orang yang mati anak. Kalau dia sabar, Allah Ta'ala akan bagi dia khazanah sebagai simpanan, pengajaran dan pemberi syafaat kepada mereka. Dia ni jadi simpanan nak panggil ayah dia masuk syurga juga. Beratkanlah dengannya timbangan amal kebaikan mereka. Limpahkanlah kesabaran ke dalam hati kedua mereka. Janganlah engkau jadikan fitnah kepada mereka selepas kematiannya. Jadi setengah orang ni bila lepas mati anak, berubah jadi selalu dan sebagainya. Kerana terlalu luka cita atau sebagainya. Kita minta Allah Ta'ala bagi, janganlah dia jadi berguna lagi. Janganlah engkau jadikan fitnah kepada mereka selepas kematiannya. Dan janganlah engkau menahan pahalanya daripada dinikmati oleh keduanya. Jadi comel doa ni minta pahala tak ada lah. Doa-doa ini diambil oleh Imam Asy-Syafi'i daripada himpunan hadis. Dan kemungkinan dia menyebutnya dengan makna, tidak dengan lafaz yang asal daripada Nabi SAW. Maksudnya dia kumpul jadi doa. Walau bagaimanapun para sahabatnya, ini ulama-ulama mazhab Syafi'i telah menerimanya sebagai doa yang baik diamalkan. Dari segi maknanya memang cantik. Hadis yang paling sahih, ini baru kita balik kepada Al-Ma'thur, yang secara riwayat daripada Nabi SAW. Hadis yang paling sahih dalam bab ini ialah hadis riwayat Imam Muslim daripada Auf bin Malik katanya. Rasulullah SAW telah sembahyang ke atas satu jenazah. Nabi kita sembahyang satu jenazah dan aku dengar mendengar baginda berdoa. Dia dengar Nabi baca doa ni. Jadi kalau dia biasa dibaca oleh kita ingat ada. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa aghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Kadang-kadang dia ada al-amjad. Riwayat di sini tak ada. Ada, nak tambah. Kalau kita asaya, kama yunqas thawbul abyadu min ad-danas. Wa abdilhu daran khairan min darih, wa ahlan khairan min ahlihi, wa zawjan khairan min zawjihi. Wa adkhilhul jannata wa qi fitnatal qabri wa azaban nar. Jadi, biasa doa ni dibaca. Dia ramai orang hafal doa ni. Kau tak hafal ya, Pak? Hafal dah. Maksudnya, ya Allah ampunilah dan rahmatilah dia. Afiatkanlah dia dan ampunkanlah dia. Muliakanlah tempat persinggahannya. Tempat yang nak masuk ni muliakanlah. Dan luaskanlah tempat masuknya. Basuhkanlah dia dengan air salji dan embun. Sucikanlah dia daripada segala kesalahan sebagaimana disucikan pakaian putih daripada segala kotoran. Minta banding dengan baju putih ni, cuci baju putih ni cuci semati. Kalau cuci baju hitam ni tak nampak lagi dah. Gantikanlah rumahnya dengan rumah yang lebih baik. Rumah dia kecil ya. Masuk dalam syurga, adalah cerita luar. Ahli keluarganya dengan ahli keluarga yang lebih baik. Dan pasangannya dengan pasangan yang lebih baik. Dan keluarga dia, pasangan dia, comel belakang. Masukkanlah dia ke dalam syurga dan peliharalah dia daripada fitnah kubur serta azab neraka. Jadi ini doa yang sahih yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Nabi SAW. Jadi kita berusaha banyak lagi riwayat-riwayat lain yang Nabi kita sebut dalam hadis-hadis yang lain disebut. Kalau boleh hal ni pun cukuplah. Banyak dah tu. Daripada kita pergi, tak baca apa-apa. Auf berkata, aku bercita-cita supaya mayat tersebut adalah diriku. Jadi Auf kata, Auf rawi hadis ni. Aku bercita-cita kalau mayat saat ni, mayat ada jokoh ni, akulah jadi mayat tu. Sebab terlalu sukanya, gembiranya dengan doa Nabi saat ni. Nabi minta. Bukannya orang main-main minta. Keampunan daripada Allah SWT kepada orang ni. Allah kata kalau akulah orang mati itu bahagianya aku. Tapi dia dengar. Aku bercita-cita supaya mayat tersebut adalah diriku. Kerana doa Rasulullah SAW kepadanya. Kerana dia nak sebab apa?
Sebab nak berdoa Nabi. Bila habis kita berdoa, yang panjang atau yang pendek, kemudian bertakbir untuk kali keempat. Barulah takbir kali yang keempat. Allahu Akbar dan berdoa selepasnya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya Allah, janganlah kamu menghalang kami daripada mendapat pahalanya. Pahala sabar daripada menerima kematian orang. Dan janganlah kami terfitnah selepas kematiannya. Pertama-tama kalau ayah kita belum mati. Nah, lepas pada ayah mati ni biasanya longgarlah sikit hidupan kita ni. Dulu nak buat benda tu madu kaya. Ayah lari, ni ayah tak ada dah. Jadi minta supaya ataupun sahabat-sahabat kita, guru kita, mintalah jangan lepas pada orang mati, orang ni mati kita jadi bebas masuk dalam fitnah yang tak tentu hala. Ampunilah kami dan ampunilah dia. Hadis ini riwayat Abu Daud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila habis doa yang lepas pada takbir yang keempat, kita masih lagi boleh berdoa lagi. Kemudian memberi salam dengan 2 kali salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Iaitu ke sebelah kanan dan kiri sebagaimana salam dalam sembahyang-sembahyang yang lain. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang baik daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia berkata, Rasulullah melakukan salam ketika sembahyang jenazah sebagaimana salam dalam sembahyang biasa. Jadi riwayat Al-Baihaqi ini Nabi kita bagi salam 2 kali. Namun ada juga riwayat lain menyebut Nabi kita bagi salam sekali. Betul lah kalau orang selalu sembahyang jenazah di Mekah, mungkin dia heran. Dia kata kenapa orang sini sekali salam. Itu diambil riwayat yang kedua. Jadi tak perlulah kita rasa gelisah dan kenapa pula sekali. Riwayat-riwayat ini banyak. Macam juga dalam bacaan dalam salat. Hak yang keempat bagi mayat, iaitulah mengembumikan mayat. Kena tanyalah mayat ni. Habis dah seluruh kita sembahyang, kita usul mayat ni bawa pergi ke kubur. Seminimum cara yang wajib. Maknanya sekurang-kurangnya. Seminimum itu makna sekurang-kurang lah. Sekurang-kurang cara yang wajib untuk kita tanyanya macam mana? Wajib dikebumikan mayat ialah dikebumikan dalam lubang yang boleh menghalang daripada timbulnya bau dan tidak boleh digali oleh binatang-binatang buas serta dalam keadaan menghadap kiblat. Maknanya kita gali sekadar tidak digali balik oleh binatang buas dan tak bau. Jadi kalau orang lalu atas kubur tu duk bau, itu maknanya kita gali tak dalam. Itu sekurangnya. Cara yang paling sempurna ialah ditanam dalam kubur yang dalam. Bagaimana dalam tu? Ukurannya ialah di setinggi seorang lelaki yang sederhana. Ditambah dengan panjang kedua tangannya yang diangkat ke atas. Jauh luar mana tu? Kau mengunjuk? Lalu ni boleh sama. Kau mengunjuk? Akak. Ukurannya ialah setinggi seorang laki-laki yang sederhana. Jangan cari orang kena. Mudah susah saya kubur. Apa dia tu orang susah juga. Saya yang sederhana. Ditambah dengan panjang kedua tangannya yang diangkat ke atas. Luahnya pula sekadar 1 hasta sejengkal. Itu 1 hasta sejengkal. Boleh? Dan adalah hak. Setor dia. Cukup ada. Al-Imam Abu Daud dan At-Tirmizi, beliau berkata, hadis Hasan Sahih kata Tirmizi. Meriwayatkan daripada Hisham bin Amir, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda bersabda mengenai para syuhada Uhud. Nabi suruh gali kepada orang mati syahid Uhud, ihfiru wa ausi'u wa ahsinu. Galikanlah kubur dan luaskanlah serta perelokkan. Jadi gali moleklah kubur, bukan nak kita tanya tadi, saya tanya orang. Yang kedua, wajib diletakkan mayat di atas bahagian kanannya. Di atasnya, orang panggil rusuk kanan. Dengan menghadap ke arah kiblat. Letak oleh kanan gini. Kanan. Jika mayat tidak menghadap ke arah kiblat dan tanah telah ditipus, maka wajib digali semula untuk dihadapkan ke arah kiblat.
Ini sekiranya mayat tersebut ditakdirkan belum berubah, belum berbau busuk. Disunatkan agar pipinya dikenakan pada tanah. Buka pipi dia, biasa ada tanah. Itulah batak asli dia je. Yang kita duduk atas rumah kita ni tak mudah. Nak beli lebek kuah, milih cara dah. Akhir sekali letak mana? Atas bata tanah. Dalam tu ada kiblat. Semua dia letak di situ. Meletak. Tu salah orang je boboh. Buka mesti balik. Boleh jadi dia sengaja nak bawa atas kawat tebal, kawat takut kocok. Dia letak. Ada tanah dia. Sepatutnya tak buka dah. Oh gimana? Baik. Jika tanah keras. Jika tanah dalam keadaan keras. Mana tanah ni keras. Maka sunat dibuat liang lahat dalam kubur tersebut. Tengok keadaan. Kalau tanah keras, kita buat lahat. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa dia berkata ketika sakit yang membawa kepada kematiannya, dia kata, buatkanlah untuk aku liang lahat dan tegakkan. Kata Sa'ad, buatkanlah untuk aku liang lahat dan tegakkan dinding batu bata untukku sebagaimana yang dibuat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita, waktu Nabi kita wafat, orang duduk musyawarah. Nak pandai macam mana Rasulullah ni? Pakai lahat ke? Pakai lubai macam biasa. Jadi sahabat-sahabat duduk termenung, tak tahu nak tahu macam mana. Orang Madinah. Dia kata kita tengok esok siapa dia penggali kubur, hak mari dulu. Jadi hak mari awal, siapa awal esok nak gali kubur nak Rasulullah, orang yang pakar dalam buat lahat. Maka dia buat lahat. Jadi Allah Ta'ala pilih kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lahat. Jadi pasal itulah kata ulama yang afdalnya kalau sekiranya tanah keras, maka kita buat lahat. Jadi sebagaimana kata di Sa'ad dan Waqqas, dia pesan suruh buat lahat untuk dia sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang buat lahat untuk dia. Liang lahat ialah rongga yang dibuat pada dinding kubur dengan kadar keluasan boleh ditelusi dan diletakkan mayat di dalamnya. Tidak luas sangat. Kemudian mulut lubang tersebut dimuatkan dengan batu bata yang halus supaya tanah tidak runtuh ke atasnya. Orang Arab dia tak pakai papel, orang panggil papel apa ni? Papel lu. Papel lahat lah, papel nudu. Nudu dia sendiri. Arab dah dia pakai bata, tanah liat tu batu bata dia tu. Dia susah waktu dia tutup, lepas tu baru dia buat. Jadi tengok dia kata. Liang lahat ialah rongga yang dibuat pada dinding kubur. Dengan kadar keluasan boleh ditelusi dan diletakkan mayat di dalamnya. Kemudian mulut lubang tersebut dimuatkan dengan, ditutup dengan batu bata yang halus supaya tanah tidak runtuh ke atasnya. Sekiranya tanah kubur dalam keadaan lembut. Mana kawasan kita ni kawasan pasir. Nak gali lahat macam mana? Runtuh. Maka sunat dibuat lubang kubur secara syaqqa. Syaqqa macam maknanya lubang. Lubang, buat lubang. Kali kubur, buat lubang. Maksud syaqqa ialah lubang yang dibuat di tengah-tengah bahagian kubur dengan kadar boleh dimuatkan mayat di dalam. Dan dibina di kedua belah lubang tersebut dengan batu-batu atau seumpamanya. Kita buat. Kemudian diletakkan mayat dan ditutup dengan batu-batu halus. Kemudian ditimbuskan dengan tanah. Jadi, tok tengah tuduh dengan batu. Barulah tuduh dengan tanah. Jadi, dua-dua cara ni boleh. Tengok keadaan lah. Kalau tanah tu keras, maka sebaiknya kita buat lahat. Jadi, kalau tanah tu lembut, tanah berpasir, orang buat syak. Buat lubang tengah. Yang keempat. Disunatkan agar mayat ditarik daripada bahagian kepalanya
setelah ia diletakkan berhampiran dengan kubur untuk dikebumikan. Tarik kepala mana? Waktu kepala dulu. Jadi waktu kepala dulu. Dimasuk kepala dulu ni. Min kibali raksi. Waktu kaki dulu masa nak masuk dalam kubur. Saya masa nak masuk dalam hak tu, tarik balik. Disunatkan agar mayat ditarik daripada bahagian kepalanya setelah ia diletakkan berhampiran dengan kubur untuk dikebumikan. Kemudian dihololkan dengan perlahan-lahan ke dalam liang kubur. Masuk. Abu Daud meriwayatkan dengan sanad yang sahih, Abdullah bin Yazid Al-Khatmi As-Sahabi radhiyallahu taala anhu telah memasukkan Al-Harith ke dalam kubur dari arah dua kaki kubur dan menyatakan ini adalah sunnah. Dia masuk. Dari arah dua kaki kubur. Adkhal al-Harith al-qabr min qibali rijlai al-qabr. Ini waktu kepala dulu, masuk kaki dulu. Masuk kaki dulu. Masuk dulu, lepas tu tarik balik. Dan disunatkan kepada seorang lelaki yang paling akrab dengan mayat supaya turun ke dalam kubur. Jadi sebaik-baiknya, orang yang paling rapat dengan mayat itu turun dalam kubur. Untuk meratakan tanah dalamnya dan disunatkan kepada orang yang meletakkannya ke lubang lahat berkata Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Maknanya kita dengan nama Allah berdasarkan sunnah Rasulullah kerana mengikut perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita letak sahabat-sahabatnya dalam kubur. Abu Daud dan At-Tirmizi meriwayatkan daripada Ibnu Umar daripada Nabi, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan mayat ke dalam kubur, baginda berkata Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Itu Nabi kita, riwayat At-Tirmizi daripada Ibnu Umar, kata Nabi kita sebut benda tu. Jadi kita kata Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Kemudian kita pun letaklah mayat tu dalam kubur. Jadi ambillah kita hak-hak yang wajib dalam perkara menguruskan jenazah. Apa perkara dia? Mandi, kafan, sembahyang dan tanah. Jadi kita akan masuk pula kepada mengiringi jenazah. Ada adab dan bid'ah. Ada adab dia sepatut kita buat untuk jenazah dan bid'ah. Bid'ah ni mana perkara yang tidak baik, yang direka cipta dalam masalah jenazah. Memang banyak. Mudah-mudahan ni insya-Allah kita akan baca satu persatu sehingga tamatlah kita insya-Allah taala. Mekah dah. Mekah dia pakai syaf, dia pakai luber. Mekah dia ada berbeza dengan Madinah pakai lahat sampai hari ini. Madinah pakai lahat. Apa tu? Dalam tu. Lepas dah masuk dalam tu. Kalau kita tunggu dalam sampai pala tu. Dia sore, Madinah sore. Lahat dia pakai lahat. Sampai hari ini pun pakai lahat. Kita selalu ikut. Biasa kita ikut jenazah masuk dalam kubur. Mekah tak? Mekah dia lubang dia ada. Dia letak mayat itu. Kemudian dia tudur dengan nudur dia. Lepas tu barulah dia letak tanah datang lebih ke dalam kaki dia. Tebal tanah. Lepas tu ditanda situ kubur. Itu saja. Perbezaan antara Mekah dengan Madinah ada. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Taala pilih untuk orang Madinah berlahat. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.